welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel ni, kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ucap terlebih dahulu apa tu Zaf? Tahniah kepada Argentina selepas 34 ke 36 tahun menantikan World Cup tu nak angkat punya pasal sejak daripada zaman Maradona dulu. Akhirnya Messi juga yang berjaya angkat lepas game tu sampai ke penalti. Aku bajet dah menang dah lead 2-0 kan. End up Mbappe pecut. Pecut. Tetapi yalah, orang cakap nak buat macam mana, ada pertandingan lah, ada kalah ada menang. So tahniah lah Messi. Jadi aku harap tak ada dah perdebatan siapakah kambing sebenar, GOAT lah orang cakap kan, di antara Cristiano ataupun Messi. Messi lah, semua title dah dia dah bolot, dah tak ada apa dah. Ronaldo okey lah, tak apa, better try next time. Wah. Alright, so dah cerita pasal World Cup, aku nak kembali kepada mood seram pada malam ni. Ramai geng puaka yang minta, tak ada ke Zaf cerita pasal pengawal keselamatan, security. Malam ni lah yang aku nak berkongsi dengan korang kejadian yang dialami oleh Malik. Selepas sekian lama dah tak ada kerja, cari. Alhamdulillah diambil bekerja sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah kilang lama. Kilang tu memang lama gila lah, tak tahulah apa sejarah dia. Jadi kalau korang dah tak sabar, korang dah bersedia, let's go guys. Kita teruskan dalam malam puaka. Assalamualaikum Makcik Maimun. Ni nak nasi lemak 2. Tapi tak nak sambal Saya bukannya makan pedas hangat. 2 Makcik Maimun. Waalaikumsalam. Malik. Awal kau hari ni, baru pukul 7.30. Kerja dah ke? Dah dapat kerja? Makcik dengarnya kau masih mencari kerja je. Biasalah makcik. Zaman sekarang ni bukannya senang nak dapat kerja. Bukannya saya tak cari. Tengah carilah ni. Saya daripada rumah je. Belik. Sekarang tak tahulah Makcik Maimun nak kerja apa. Aduh, kalau Makcik Maimun ada lubang-lubang ke untuk dapat kerja kan, tolonglah sikit. Saya dah pening kepala dah ni. Dah dekat 2 bulan dah saya tak kerja. Huish! 2 bulan dah tak kerja? Hei, mana maunya macam tu? Ya Allah Malik. Itulah orang cakap, Makcik Maimun dah cakap dah, nak murah rezeki, kahwin. Engkau ni degil lah. At least Malik, teruslah sikit kehidupan kau. Ini makcik tengok ni, dengan tak mandinya datang kedai makcik ni menguap-nguap bagai. Kahwinlah Malik, engkau tu dah berusia. At least kalau kahwin tu orang cakap kehidupan kau tu terurus. Ini kalau tak, asyik Makcik Maimun je yang siapkan nasi lemak kau. At least kalau kau kahwin, orang cakap ada nasi lemak sendiri. Lagi sedap nasi lemak dia. Allah, asyik borak pasal nak kahwin je. Susah sangat Makcik Maimun je lah kahwin. Saya ni bukannya tak nak kahwin. Tengoklah diri saya ni. Diri sendiri pun orang cakap tak terurus. Ni kau pula nak bela anak orang. Bela anak orang ni bukan senang tau Makcik Maimun. Lagi-lagi zaman sekarang ni, dengan saya tak ada kerja lagi. Saya naklah dulu stabilkan hidup saya kan. Nak biar okey dulu, barulah boleh kita nak menjaga anak orang. Ni makcik ni asyik borak je. Cepatlah sikit makcik. Saya dengan tak mandi apa semua ni. Saya nak balik ni. Manalah tahu kan, kalau ada rezeki ke balik-balik ni dapat kerja ke. Alhamdulillah lah. Makcik pun doalah kan sikit saya. Suruh kita kahwin pula. Hei, Makcik Maimun ni dulu dah kahwin dah. Bukannya nak cerita, tapi orang cakap tu ajal tu dah memang ketentuan Tuhan kan. 8 kali kahwin. Malam pertama je tak tahulah makcik ni hebat sangat agaknya. Terus meninggal kau. Tak ada dah laki dah lah. Makcik pun dah give up dah nak kahwin. Yelah, nanti makcik doa-doa lah kan je, supaya engkau tu cepat sikit dapat kerja Malik. Kehidupan kat bandar ni penuh liku, penuh cabaran. Makcik ni pun kais pagi makan pagi, kais malam dah kadang-kadang tak makan. Apa lirik pun tak tahulah, apa skrip semua dah hancur dah. Redor je lah kan. Tak apalah, nanti makcik doa lah kan. Geram pula makcik. Handsome juga engkau ni.
Itulah perbualan di antara Makcik Maimun dan juga Malik. Kedai Makcik Maimun yang menjual nasi lemak ni lah yang Malik akan singgah setiap pagi untuk mendapatkan sarapan. Lalu selepas dia dah puas berborak dengan Makcik Maimun, Malik pun pulanglah ke rumah. Dan sebelum dia menikmati makan dia pada pagi itu, tiba-tiba dia terlihat dekat surat khabar yang membungkus nasi lemak tu ada satu keratan di mana kemasukan segera. Kami perlukan pekerja sebagai pengawal keselamatan. Lalu Malik pun angkat nasi lemak tu, dia tengok, ada peluang pekerjaan lah, kemasukan segera pula tu. Kemungkinan ini rezeki aku lah. Selepas hampir 2 bulan dah, merata dah Malik ni pergi ke restoran, gerai tepi jalan, bengkel, apply kerja, semuanya tak dapat. Jadi pada pagi tu Malik ingat nasib dia kemungkinan akan berubah. Lalu Malik pun tak lengah masa, dia terus membuat panggilan dekat nombor yang tertera tu. Lalu dia pun call lah pengurus pengawal keselamatan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, biar betul nama tuan. Tuan Sarip Dul ya? Ya. Saya Tuan Sarip Dul, pengawal keselamatan. Tuan, saya ternampak kat kereta akhbar ni ada kemasukan segera ya. Saya nak boleh tak? Ada lagi ke? Ada lagi. Awak ni dah biasa ke? Sebab pengawal keselamatan ni kerja dia mencabar tau. Boleh saya dapatkan nama awak? Kan saya dah bagi tahu tadi, nama saya Malik tuan. Tak apa tuan, saya dah biasa. Lagipun saya suka benda-benda baru. Saya rasa ini memang pekerjaan yang sesuai untuk saya. Baguslah kalau macam tu. Kalau macam tu Malik, apa kata awak datang malam ni? Malam ni awak boleh datang tak pukul 8? Kalau awak okey, saya terus ambil awak bekerja lah. Boleh tuan. Boleh. Pukul 8 malam ni saya datang ya. Nanti tuan mesej saya alamat semua, saya datang. Cantiklah tu Malik. Okey. Boleh. Awak datanglah malam ni. InsyaAllah lah saya boleh kasih awak kerja tu. Tahniah lah, dah dapat kerja dah. Dah dapat dah tuan. Alhamdulillah Tuan Sarip Dul. Terima kasih. Saya datang malam ni pukul 8. Terima kasih ya tuan. Sama-sama. Alhamdulillah, aku dapat kerja. Yes. Itulah hati Malik pada pagi tu, penuh ceria, penuh keriangan. Selepas hampir 2 bulan tak ada kerja, akhirnya dia terus dapat kerja. Walaupun baru pertama kali call, terus dia ambil kerja. Bagi Malik mungkin rezeki dia lah pada pagi tu kan. Selalu tolong Makcik Maimun ni dengan perniagaan dia. Mungkin Allah kurniakan dia rezeki, mudah dapat kerja. Lalu pada malam tu pun Malik tak lengah masa dah. Dia bersiap-siap dan pergilah ke alamat kilang lama di mana Malik buat pertama kalinya bekerja sebagai pengawal keselamatan, guys. Jam pun telah menunjukkan pukul 8 malam. Selepas hampir setengah jam Malik menaiki motosikal dia, akhirnya Malik sampai betul-betul di hadapan kilang lama ni. Daripada kawasan luar tu, Malik dah boleh nampak dah kilang yang cukup besar dengan suasana gelap, dengan kilang tu nampak memang betul-betul lama. Hati Malik dah mula berubah dah. Betul ke aku nak kerja sebagai pengawal keselamatan ni? Betul lah cakap Tuan Sarip Dul. Ya Allah, bukan senang tau. Bukan semua orang boleh bekerja sebagai pengawal keselamatan. Tetapi dia mengenangkan nasib dia. Selepas hampir 2 bulan tak ada kerja, better lah aku accept je lah, aku terima je lah, aku kentalkan hati aku, at least aku dapat mencari rezeki. Lalu Malik pun turun daripada motosikal dia dan dia pun menuju ke salah satu pondok pengawal yang dia nampak ke area kilang tu. Daripada jauh lagi dia dah boleh nampak dah ada seorang pengawal yang duduk kat dalam pondok tu. Lalu apabila Malik menghampiri pondok pengawal tu, Malik pun memberi salam. Assalamualaikum. Dan salam Malik ni dijawab oleh salah seorang pengawal dekat situ. Waalaikumsalam. Ya, tuan nak apa ya? Saya ni pekerja baru. Ada tak Tuan Sarip Dul bagi tahu? Oh, awak lah, nama awak Malik ya? Ya, saya Malik. Baguslah. Masuk. Oh, awak pekerja baru kat sini ke? Ada pengalaman tak kerja sebagai pengawal ni? Saya tak ada lah. Saya harap saya bolehlah diajar macam mana kerja sebagai pengawal keselamatan ni. Tak apa. Pertama sekali saya nak kenalkan, nama saya Dola. Saya ni dah 15 tahun dah kerja sebagai pengawal keselamatan ni. Tak apa. Awak masuk dulu. Awak tukar uniform. Ni uniform awak. Awak ambil uniform ni. Tuan Sarip Dul dah bagi tahu dah. Saya kena ajar awak. Saya tunjukkan kawasan kilang ni semua.
sebelum kita pergi berjalan-jalan lah. Sebab kilang ni besar tau. Saya harap awak dah bersedia lah ya. Lalu selepas Malik dan Dolah ni dah berborak apa semua, Malik pun teruslah ambil baju yang diberikan oleh Tuan Sarip Dol ni. Dia pun menyarunglah kan baju pengawal keselamatan ni. Tetapi bila dia dah sarung tu, alamak, Tuan Sarip Dol ni tak tahu ke saiz baju aku kecil sangat lah. Baju tu memang ketat gila, saiz S. Memang nampak lah perut apa semua kan. Dan Malik pun telah bersedia untuk bertugas sebagai pengawal keselamatan. Dan diorang pun lepaklah kat pondok tu sementara menantikan pukul 12. Pukul 12 lah baru pengawal keselamatan akan buat rounding ataupun clocking dekat setiap apa orang cakap checkpoint yang ada kat kilang tu. Dan tengah diorang lepak-lepak kat pondok keselamatan tu, Malik pun bersuai kenal lah dengan Dolah ni. Malik pun tanyalah si Dolah ni, abang, sebelum ni memang kilang ni dah lama terbiar ke? Lalu Dolah pun bagi tahulah Malik, kilang ni sebenarnya dulunya dimiliki oleh orang Cina. Tetapi dah lama dah, selepas bisnes dia bankrupt, kilang ni memang terbiar. Dan kilang ni sebenarnya milik Tuan Sarip Dol. Walaupun dah hampir 15 tahun dah kilang ni tak beroperasi, tetapi kenalah jaga sebab banyak barang-barang berharga dalam kilang ni. Lalu Malik pun mengiyakan. Dan tengah diorang borak-borak tu, tiba-tiba Pakcik Dolah ni mula menceritakan sedikit pasal sejarah kilang ni kepada Malik. Pakcik Dolah cakap, Malik, awak percaya tak kilang yang terbiar macam ni, awak rasa kilang ni ada hantu tak? Bila Malik dengar je Pakcik Dolah cakap macam tu, Malik terus, alamak, janganlah cakap kilang ni berhantu. Saya tak tahulah, saya memang penakut ni. Memang berhantu ke? Itu yang awak kena tahu. Kilang ni ada beberapa syarat tau. Syarat pertama, kalau awak mula bekerja kat sini, jangan sesekali selamba je awak jalan sorang-sorang tau. Dan kalau awak mengawal pun, kalau katalah awak kerja sorang-sorang pun, kalau ada sesiapa tegur, jangan senang-senang je tegur balik. Sebab tempat ni memang keras. Ada orang cakap ni tempat Pontianak tau. Bila Malik dengar Pakcik Dolah cakap macam tu, lagilah meremang satu badan. Dia rasa yang biar betul Pakcik Dolah ni kan memang saja nak uji aku sebagai pengawal keselamatan yang baru ke, ataupun memang betul kawasan kilang ni berhantu. Dan Malik pun tanya lagi sebab Malik ni nak tahu apa sejarah kilang ni. Malik ni pun tanyalah Pakcik Dolah ni, Pakcik Dolah, apa sejarah kilang ni? Pakcik Dolah pernah ternampak ke hantu apa semua? Dan Pakcik Dolah pun mulalah membuka cerita kepada Malik. Sepanjang aku kerja 15 tahun kat kilang ni Malik, tak payah cakap lah, gangguan-gangguan ni memang dah banyak kali dah terkena. Kalau nak cakap pasal penampakan tu, dah hampir setiap malam lah aku boleh cakap memang akan terkena punya. Aku nak cerita kat kau satu pengalaman aku ni. Pernah dulu ada aku bekerja dengan salah seorang pengawal keselamatan lagi seorang ni, nama dia Saleh. Waktu aku bekerja dengan Saleh ni, kita orang kena clocking. Time tu kena buat rounding pukul 3 pagi. Dan kilang ni kalau kau nak tahu ada 6 tingkat. Jadi bila ada 6 tingkat, kita orang kena berpecah lah. Dan sewaktu aku jalan seorang-seorang tu, tiba-tiba di tingkat 6 aku nampak si Saleh ni. Si Saleh ni tengah duduk dekat dalam salah satu bilik kat kilang tu. Dan kau nak tahu apa jadi? Lalu Malik pun dah excited dah ni. Sementara dia dengar Pakcik Dolah ni cerita kan, Malik ni pun tanyalah Pakcik Dolah, apa yang jadi Pakcik Dolah? Kalau kau nak tahu, bila aku nampak si Saleh tu duduk dalam salah satu bilik tu, aku tegurlah si Saleh ni. Saleh, kau buat apa duduk dalam bilik ni? Sorang-sorang ni. Kita nak kena rounding, kita nak kena kawal. Yang kau duduk mencangkung tu apa hal? Lalu Saleh ni tak endahkan pun cakap Pakcik Dolah ni. Saleh ni duduk je mencangkung dalam bilik tu kan. Duduk diam je. Jadi Dolah ni tegur lagi sekali. Weh Saleh, kau pekak ke apa? Yang kau duduk situ apa hal? Kau melepak pula kita ni kerja tau. Dan secara tiba-tiba, waktu Pakcik Dolah tengah tegur si Saleh ni, secara tiba-tiba Saleh ni tergelak dengan kuat.
Bila Pakcik Dolah dengar Saleh ni gelak, hati dia panas lah. Kau ingat aku buat lawak ke? Oh, time ni kau nak gelak-gelak pula. Aku cakap betul ni. Kalau kau tak kerja, aku report kat Tuan Sarip Dul je kang. Kau kena buang kerja kang. Dan waktu Pakcik Dolah tegur macam tu, tiba-tiba si Saleh ni memalingkan muka dia. Dan sebaik saja si Saleh ni memalingkan muka dia, alangkah terkejutnya Pakcik Dolah ni apabila tengok muka si Saleh ni lepeh je, tak ada mata, kiranya flat je, kosong je muka si Saleh ni. Jadi bila dah tengok macam tu, Pakcik Dolah tahulah, ya Allah, hantu. Lalu Pakcik Dolah pun lari turun daripada tingkat 6 tu, nak turun sampai bawah. Bila turun dekat salah satu tangga, dah sampai tingkat 3 ni, tiba-tiba ada seorang kakak cantik lah tengah duduk dekat situ. Cantik je duduk dengan rambut panjang dia, seakan-akan menunggu aku tau. Memang seram gila tau. Dan sementara Malik dengar cerita Pakcik Dolah ni, Malik dah terketar dah. Dalam hati dia dah mula menyesal dah. Aduh, kenapalah aku accept, kenapalah aku nak sangat kerja sebagai pengawal ni kan. Aku baru dengar cerita ni pun dah menakutkan dah. Dan Pakcik Dolah pun meneruskan cerita dia. Bila aku dah nampak Pontianak tu Malik, lutut aku dah tak rasa dah. Aku fikir kalau aku naik balik, atas pun ada hantu. Jadi aku kuatkan hati aku terus lari je. Aku tak kisahlah Pontianak ke apa, aku melepasi je susuk tubuh wanita yang tengah duduk kat tangga tu. Dan sebaik saja aku sampai bawah, alangkah terkejutnya aku, dekat bawah tu pun ada lagi satu kakak cantik. Pontianak ni tengah berdiri dengan rambut panjang. Dan kali ni bukan macam Pontianak yang aku jumpa kat tingkat 3 tu tau. Yang perempuan yang tengah duduk berdiri dekat bawah ni ada menyanyi. Suri ram ram, suri ram ram ram, suri ram yang manis. Dan bila Pontianak tu tengah menyanyi macam tu, aku dah tak fikir panjang dah. Aku terus je lari. Aku lari dekat sampai pondok ni lah. Bila sampai je pondok ni, aku tengok Saleh tengah lepak kat dalam pondok tu. Jadi Saleh pun tegur aku, "Weh Dolah, kau pergi mana?" Lepas tu Pakcik Dolah pun cakap lah kat Saleh ni, "Aku pergi rounding lah. Kan patutnya aku pergi rounding dengan kau. Kau pergi mana tadi?" "Lah, kan aku dah bagi tahu kau, aku pergi tandas. Perut aku memulas. Kau pergi rounding seorang ke?" "Yelah, aku bajetkan dengan kau. Sebab aku memang yakin aku pergi dengan kau, Saleh." Dan bila Saleh dengar Pakcik Dolah cakap yang tu, Saleh pun terus cakap kat Pakcik Dolah, "Itulah kau. Dah tahu kawasan kilang ni ada hantu, yang kau berani-berani pergi seorang. Apa hal? Kan dah terkena. Lain kali tunggulah aku. Kita pergilah rounding sama-sama." Dan itulah salah satu pengalaman seram yang diceritakan oleh Pakcik Dolah kepada Malik ni. Lalu selepas Malik dengar je, Malik dah mula takut dah. Dia tengok jam dia dah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Kejap lagi dia dengan Pakcik Dolah ni terpaksa buat rounding untuk menjaga kawasan kilang tu. Dan sementara dia orang tengah berborak tu, jam telah pun menunjukkan pukul 12. Lalu Pakcik Dolah pun terus mengajak si Malik ni. Malik, jom. Sekarang dah pukul 12 dah ni. Ini kita nak kena buat clocking yang pertama. Sekarang ni kau ikut je aku. Kita pergi daripada tingkat bawah, kita naik sampai tingkat 6. Kita tengok. Manalah tahu ada orang ceroboh ke apa. Cepat-cepat. Dah lah tu minum air teh tu. Jom ikut aku pergi rounding. Dan bermulalah pengalaman pertama ataupun pekerjaan pertama Malik sebagai pengawal keselamatan kat kilang tu. Dan mereka pun pergilah daripada tingkat 1 secara perlahan-lahan pergi ke satu checkpoint dan akhirnya mereka berdua pun sampailah di tingkat 6. Dan di tingkat 6 ni lah berlaku pula satu kejadian yang Malik ni tak pernah sangka dia akan alami, guys.
Semasa Malik dan juga Pakcik Dolah memulakan tugas sebagai pengawal keselamatan, mereka pun berjalanlah di tingkat 1 menuju ke tingkat 6. Apabila berjalan di tingkat 1 tu, Pakcik Dolah berada di hadapan Malik untuk menunjukkan Malik kawasan-kawasan yang perlu diorang ronda. Lalu semasa mereka berdua berjalan ni, Malik perasan kenapalah Pakcik Dolah ni meninggalkan dia. Pakcik Dolah ni jalan dengan begitu laju. Lalu Malik pun berkata dalam hati dia, apa hal pula Pakcik Dolah ni kan? Laju betul, lahanlah sikit. Aku dah lah baru lagi kat tempat ni. Jakkah aku sesat ke apa? Tak pasal je kan? Lalu Malik pun ikutlah mempercepatkan langkah dia. Selesai saja mereka membuat rodaan di tingkat pertama, mereka pun mulalah menuju ke tingkat 2 dan sebaik saja dah habis di tingkat 2 tu, naik ke tingkat 3. Dan apabila mereka sampai saja di tingkat 3 bangunan kilang lama tu, Malik dah mula termengah-mengah dah. Lagi-lagi pula Malik ni tak pernah sangka kerja sebagai pengawal keselamatan ni bukan sahaja kena berani tetapi kena fit juga. Stamina kau tu kena kuat. Kalau tak nak naik tangga apa semua, dah lah kilang ni 6 tingkat. Memang penat lah. Jadi tak boleh jadi, Malik pun tegur lah Pakcik Dolah ni. Bang Dolah, boleh tak perlahan sikit? Saya, ya Allah, penatlah nak ikut Pakcik Dolah ni. Tetapi Pakcik Dolah ni seakan-akan tak endahkan pun. Dia laju je buat kerja dia. Selepas sampai satu checkpoint ke lagi satu checkpoint pula. Tak ada rehat. Dan sebaik saja sampai dekat satu kawasan area kilang tu, ada belok ke kanan. Lalu Pakcik Dolah pun meninggalkan Malik ni. Dia cepat-cepat je belok ke arah kanan. Dan sebaik saja Malik ni dah tak nampak dah Pakcik Dolah, Malik ni pun, dia takut pun takut kan. Dia pun larilah. Pakcik Dolah, tunggulah. Dan sebaik saja dia belok ke kanan tu, tiba-tiba boom! Apa tu? Malik terus terkejut. Jantung dia berdegup dengan laju. Sebab apa? Sebab Pakcik Dolah ni nak bergurau pula. Dekat tepi belah kanan tu, tiba-tiba Pakcik Dolah ni sergah si Malik ni. Lalu Malik pun dah mengucap dah muka pucat dah, dan Pakcik Dolah ni pun tergelak. Itulah, kau ni lahan sangat. Kau perlahan lah Malik. Penakut juga kau ni Dan Malik pun, Pakcik Dolah tak kelakar lah. Ni dah gelap-gelap macam ni. Aduh, saya dah lah penat. Pakcik, jangan main terkejut-terkejut macam tu lah. Nasib baik saya tak ada sakit jantung tau. Lalu Pakcik Dolah pun terus cakap kat Malik ni, dah lah Malik. Alah, aku gurau je lah. Dah, jom. Kita habiskan kerja. Ni ada lagi 3 tingkat ni kita kena naik. Lalu Malik pun ikut je lah. Dalam hati si Malik ni, boleh tahan juga Pakcik Dolah ni. Patutlah pekerja lama tu tak tahan. Sebab apa? Sebab Pakcik Dolah ni suka menyakat orang. Dan mereka pun teruskanlah kerja daripada tingkat 4 ke tingkat 5. Daripada tingkat 5 akhirnya sampailah ke tingkat paling atas, iaitu tingkat 6. Dan sebaik saja sampai kat tingkat 6 tu, mereka pun melalui beberapa bilik yang ada kat situ. Dan tiba-tiba Pakcik Dolah ni berhenti. Malik pun tanyalah Pakcik Dolah ni, Pakcik Dolah, apa hal ni? Tiba-tiba berhenti ni. Tadi kau main laju lagi. Lalu Pakcik Dolah pun memalingkan muka dia dekat Malik. Malik, ni lah, kau nampak tak bilik ni? Inilah bilik yang aku cerita tadi, yang mana aku nampak Saleh duk menyangkung tu. Lalu Malik pun daripada dah tak seram tadi, dah mula meremang balik dah. Dan Malik pun tegurlah Pakcik Dolah ni. Pakcik Dolah, saya rasa tak sesuai lah time ni nak cerita kan. Nantilah kalau apa-apa pun kita cerita time dekat pondok nantilah. Lalu Pakcik Dolah pun hanya tersenyum sinis je dekat Malik ni. Dalam hati Pakcik Dolah, penakut engkau ni. Muda-muda macam ni penakut, kenalah berani sikit. Dan Pakcik Dolah pun meneruskan kerja dia bersama Malik. Selepas habis saja mereka berjalan di tingkat 6 tu, mereka pun mulalah turun ke bawah. Dan dalam perjalanan turun tu, lagi sekali di tingkat 3, Pakcik Dolah ni berhentikan langkah dia. Lalu Malik pun yang hampir-hampir terlanggar Pakcik Dolah semasa menuruni tangga tu, Malik tegur Pakcik Dolah ni, ya Allah, yang kenapa berhenti lagi? Dekat tangga pun nak berhenti. Saya tak faham lah. Dah lah, kalau nak bergurau tempat lain lah. Dan Pakcik Dolah senyap je tau. Lalu Pakcik Dolah pun secara perlahan memalingkan muka dia memandang Malik ni. Lalu Pakcik Dolah pun cakap kat Malik ni, Malik, kau dengar tak bunyi tu? Lalu Malik pun tanyalah Pakcik Dolah, bunyi apa Pakcik Dolah?
kau dengar betul-betul dekat atas tu. Dan Malik pun cuba juga fokus untuk dengar apa yang Pakcik Dolah ni cakap. Dan sementara dia tengah dengar tu, tiba-tiba Malik boleh dengar ada seakan-akan suara perempuan sedang menyanyi. Dan bila Malik dengar macam tu, satu badan dia dah meremang dah. Lalu Malik pun cakap kat Pakcik Dolah, "Pakcik Dolah, bunyi apa tu? Jomlah pakcik, kita turun." Dan korang nak tahu apa Pakcik Dolah cakap kat Malik? "Malik, jangan takut. Aku nak bagi tahu kau ni. Kau dengar kan suara tu?" Lalu Malik pun hanya mampu menganggukkan kepala dia, menandakan yang dia dengar apa yang Pakcik Dolah dengar. Dan alangkah terkejutnya Malik apabila Pakcik Dolah cakap dekat Malik, "Kau nak tahu tak Malik, suara tu suara apa?" Dan Malik pun membesarkan mata dia, seakan-akan dia tak nak cakap tapi dia takut. Dia mengiyakan je. Bagi dia, kenapalah time ni yang kita nak berhenti kan? Jomlah kita balik kat pondok lah baru cerita. Lalu Pakcik Dolah pun cakap dekat Malik, "Itulah suara kawan aku kalau kau nak tahu." Dan bila Pakcik Dolah cakap macam tu, dalam hati Malik penuh takut ni. Kawan, apa hal Pakcik Dolah ni lain macam ni? Apa hal yang dia cakap suara perempuan menyanyi tu kawan dia? Lalu Malik pun memberanikan diri, dia tanya Pakcik Dolah ni, "Apa maksud Pakcik Dolah ni?" "Kan aku dah pesan dekat engkau, kalau kerja dekat sini, jangan senang-senang kita percaya orang. Jangan senang-senang kita main ikut je apa orang ajak kan." Dan bila Malik tengok Pakcik Dolah ni tiba-tiba tergelak dengan begitu kuat, badan Malik dah menggeletar dah. Dia dah tak boleh buat apa dah. Dia dah nak terkencing pun ada pada masa tu. Sebab apa macam tu? Selepas sahaja Pakcik Dolah ni gelak dengan begitu kuat, dia boleh nampak secara perlahan-lahan Pakcik Dolah ni berubah daripada seorang pengawal keselamatan. Dah mula dah rambut Pakcik Dolah ni tiba-tiba panjang kan. Baju keselamatan dia ni dah mula koyak-koyak. Muka yang hodoh dengan berdarah-berdarah, dengan mulut ni hampir putus macam tu. Lalu Pakcik Dolah ni pun berubah menjadi seekor pontianak yang tepat memandang ke arah Malik. "Kan aku dah cakap, ini tempat aku." Malik pun Allahu Akbar. Boom! Tak sedarkan diri, Malik terus pengsan oleh kerana Malik ni terlalu takut. Dia tak percaya yang dia ikut, yang dia sangka ke Pakcik Dolah rupa-rupanya jelmaan seekor pontianak. "Hei, boy, bangun. Hei, boy. Hei, why you tidur sini? Hei, bangun. Allahu Akbar. Aku kat mana? Aku kat mana?" Itulah keadaan Malik yang selepas muka dia ditampar beberapa kali, dia baru sedarkan diri dan dia tengok keadaan sekeliling, dia masih lagi kat kilang tu. Cumanya daripada malam dah bertukar siang, cahaya matahari dah mula memancar dah. Lalu Malik pun tegurlah lelaki yang berdiri dekat hadapan dia ni. Lelaki yang berdiri kat hadapan Malik, yang sepak muka Malik ni, merupakan seorang lelaki Cina yang mengenakan pakaian pengawal keselamatan. Lalu Malik pun tegur lelaki Cina ni, Awak siapa? Awak siapa?" Lalu lelaki Cina ni pun cakap dekat Malik,
Saya yang patut tanya. Lu siapa? Why you ada kat tingkat 3 ini? Macam mana you boleh masuk ini kawasan kilang? Lalu Malik pun dalam keadaan mamai, dia tak tahu apa hal. Macam mana pula daripada Pakcik Dolah yang tukar pontianak, sekarang ni ada Cina pula berdiri depan dia kan. Lalu Malik pun tanya lagi. Tak, betul. Malam tadi saya kerja sini. Saya buat rounding. Saya dengan seorang pakcik. Belum sempat Malik habiskan ayat dia, lalu pengawal keselamatan Cina ni pun cakap kat Malik, apa you merepek ni? Apa macam India pula. Apa you merepek? Apa ini? Mana ada kerja sini? Lu jangan macam-macam Ini kilang siang saja buka. Malam mana buka? You siapa? Saya pengawal keselamatan sini tau. Saya tak pernah nampak you pun. Lepas tu lagi satu, why you pakai baju saya? Itu nama saya ada. Dan bila ditegur macam tu, Malik pun cepat-cepat tengok uniform ataupun pakaian pengawal keselamatan yang dia pakai ni, ada terteranya nama Liu. Dia pun macam tak, ini semalam Pakcik Dolah bagi saya. Pakcik Dolah, lepas tu saya apply kerja kat sini. Saya call Tuan Sarip Dul. Awak sure kenal Tuan Sarip Dul kan? Dan alangkah terkejutnya Malik apabila lelaki Cina yang merupakan pengawal keselamatan kat situ cakap, Ayah, you sudah kenal lagi lah. You mau tahu tak? You, termasuk you saja, sudah 10 orang tau terkena. Ini tempat memang keras. Lagi satu saya mau bagi tahu you siapa itu tadi you sebut Pakcik Dolah dengan apa? Tuan Sarip Dul lah. Mana ada nama itu? Mana ada Tuan Sarip Dul? Ini bangunan bapa saya punya tau, Mr. Kiong punya. You jangan tipu you ceroboh sini, you mau cakap curi baju saya pula lagi. Mana ada nama Tuan Sarip Dolah apa semua. Tak ada lah. Ini bapa saya punya tempat. You jangan main-main Sekarang saya rasa you sudah terkenal tau. Mari ikut saya. Dan Malik pun seakan-akan tidak percaya apa yang diberitahu oleh lelaki Cina ni. Dan Malik pun ikutlah lelaki Cina ni turun ke pondok pengawal keselamatan. Dan memang terbukti nama ataupun Tuan Sarip Dul dan juga security Pakcik Dolah tu tak pernah wujud pun. Malik ni seakan-akan tergamam. Dah, siapa yang aku call? Siapa Tuan Sarip Dul tu? Dan lelaki Cina tu apabila tengok keadaan Malik yang tidak terurus, seakan-akan tak boleh percaya apa yang berlaku. Terus lelaki Cina tu tegur Malik ni. Malik, you tak percaya ke? You pun ingat saya orang ke? You sudah terkena. Saya pun pontianak. Bila Malik tengok lelaki Cina tu pula macam tu, Malik dah nak menjerit dah. Terus lelaki Cina tu cakap kat Malik, tak payah. Jangan jerit. Saya gurau saja. Saya orang. Saya memang pengawal sini. Tak ada. Ini kilang memang siang saja. Malam memang mana ada orang jagalah. Saya rasa you sudah terkena gangguan lah. You sudah kena tipu sama hantu tau. Malang sekali Saya pun tak sangka zaman sekarang ada juga orang bodoh macam you boleh kena tipu dengan hantu. Dan Malik pun dah tak tahu dah nak buat apa. Malik pun terus tak endah ke lelaki Cina tu. Dan Malik pun pulanglah ke rumah dengan keadaan masih lagi tak tahu siapa Tuan Sarip Dul dan siapa Pakcik Dolah. Dan kalau mereka tak wujud, adakah betul yang membuat panggilan yang suruh Malik datang ke situ kemungkinan penunggu ataupun penghuni kilang lama tu yang merupakan Pontianak. Apa pandangan korang tentang cerita ni? Adakah betul aku Zaf? Sekali rupa-rupanya aku hanyalah jin. Tak adalah, jin takkan macam ni kan. Bapak memang tak kot. Habis dah cerita malam ni. Hihi.
Rupa-rupanya tak wujud pun Tuan Sarip Dol dan juga Pakcik Dola ni merupakan jelmaan ataupun tak tahulah siapa mereka. Sebaik saja Malik selongkar balik, dia tengok balik kelatan surat khabar tu, rupa-rupanya memang tak ada pun nombor yang cakap ada kerja kosong kat kilang tu, dan kemungkinan besar Malik ni dah terkena gangguan. Jadi aku harap korang terhibur, dah dapat segala pengajaran daripada kisah pengawal keselamatan yang bernama Malik ni. Wallahualam, aku tak tahulah cerita dia betul ke tak, tetapi kita anggap sebagai hiburan dan aku harap korang semua terhibur. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy, guys. Yeah, aku nak pergi balik tengok Wadnat. Kembali lagi dalam Wadnat TV. Cadek. Dah lah. Bye-bye, guys.